Baik, kita akan sambung semula kita punya subtopik kita yang seterusnya, iaitu pembersihan air. Okey, subtopik kita yang ketiga untuk tajuk ni lah. Okey, pembersihan air. Okey, untuk pembersihan air ni, air daripada sumber semula jadi, dia mungkin akan mengandungi, yang pertama sekali adalah benda asing. Benda asing ni seperti zarah-zarah yang terampai. Yang kedua adalah bahan kimia ataupun garam mineral yang terlarut, yang akan menyebabkan buah pinggan kita akan bekerja dengan lebih keras lah kalau kita ambil terlalu banyak garam mineral yang terlarut ni. Yang seterusnya adalah mikroorganisma, seperti bakteria pembawa penyakit. Kemudian biasanya kalau untuk air yang semula jadi ni, kadang-kadang dia ada bau, rasa dan warna yang kurang menyenangkan. Itu sebabnya kita kena bersihkan lagi air. Walaupun kita nampak air tu macam bersih, tapi kita kena bersihkannya lagi. Cara pembersihan air, yang pertama kita boleh gunakan kaedah pemanasan. Pemanasan ni, kita contoh kita tengok dekat situ, dia bagi kat kamu air berlumpur. Kita panaskan macam biasa saja. Air berlumpur kita masukkan ke dalam bikar. Kita ada kasar-dawat, tepung kaki tiga dan juga penunuh Bunsen. Kalau untuk pemanasan ni, suhu tinggi ni akan membunuh kebanyakan mikroorganisma yang berbahaya dalam air tu. Tetapi dia punya kelemahan dia adalah air didih ni masih mengandungi benda asing yang terlarut. Benda asing terlarut tu masih ada lagi, dan zarah yang terampai. Lepas tu dia hanya membunuh hampir kebanyakan, tapi maksudnya dia tak bunuh semua mikroorganisma yang berbahaya lah dalam air. Maksudnya masih ada lagi lah. Jadi aplikasi yang biasa gunakan adalah untuk menyediakan air minuman di rumah. Kita masak air tu. Yang kedua, kaedah pembersihan yang kedua adalah penurasan. Untuk penurasan ni, kalau kamu tengok di sini, yang di atas ni adalah air berlumpur, kemudian pasir halus, kemudian pasir kasar, kemudian kerikil, kemudian serpihan batu. Kalau kamu tengok yang bawah sekali ni, makin dia punya susunan dia, yang atasnya halus, yang makin bawah makin besar. Sebab apa yang atas kena halus? Sebab dekat atas ni kita akan turas semua sekali. Kita akan turas benda asing dan juga zarah terampai yang ada di dalam air. So ini adalah hasil turasan. Ini kita gunakan penuras pasir. Sebab kita masukkan pasir-pasir lah. Pasir halus, pasir kasar, kerikil dan juga serpihan batu. Yang ni yang kita pernah buat, iaitu proses penurasan untuk kita asingkan di antara pepejal dan juga cair. Yang kita buat hari tu, kita gunakan penuras kertas, iaitu kertas turas. So kita ada rod, kaca dan bikar, kita ada corong turas, dan ini di bawah ni, di dalam ni adalah hasil turasan. So maksudnya kalau kita tengok hari tu kita campurkan air dengan pasir kan. So yang di bawah ni kita akan dapat air, yang di pasir tu akan tertinggal di dalam ataupun di permukaan kertas turas tersebut. So air yang terturas ni dipanggil sebagai hasil turasan. So yang di bawah, maksudnya yang di bawah ni kita panggil sebagai hasil turasan. Dan sisa yang diasingkan tadi, so maksudnya yang berada di atas ni, sisa ni, dan yang di atas sekali yang di bawah ni, kita panggil sebagai baki. So baki yang di atas, yang di bawah ni adalah hasil turasan. So kebiasaannya hasil turasan ni adalah jernih dan bebas daripada benda asing yang tak terlarut tadi. Tetapi walaupun kita nampak hasil turasan dia jernih, dalam hasil turasan tu dia masih ada lagi benda asing yang terlarut dan juga mikroorganisma. So maksudnya selepas daripada hasil turasan tu masih ada lagi mikroorganisma yang tak dihapuskan sepenuhnya lah. So aplikasinya kebiasaannya kita gunakan di loji pembersihan air awam dan untuk menapis bekalan air di rumah. Itu yang kita gunakan penurasan. Yang pertama tadi adalah pemanasan, yang kedua adalah penurasan. So yang ketiga adalah penyulingan. Penyulingan. Ini kita hari tu kita ada kelas yang tak sempat buat, ada kelas yang sempat. Ini kita namakan sebagai kelalang bulat, kelalang dasar bulat, atau kita panggil kelalang penyulingan. Kita ada termometer.
Okey, kita ada kondenser libik. Ini adalah proses supaya proses kondensasi boleh berlaku di sinilah proses penukaran daripada wap ataupun gas kepada cecair. Okey, so sini adalah air berlumpur, ini adalah air masuk dan situ adalah air keluar. Dan di sini adalah air tulen. Okey, air tulen. So proses penyulingan ni kalau kita tengok di sini, okey, air tulen yang kita hasilkan di sini, maksudnya di sinilah, okey, tidak mengandungi sebarang benda asing, dia tak ada benda asing. Okey, air tulen ni disediakan melalui kaedah penyulingan. Okey. So proses penyulingan ni akan melibatkan dua proses di situ, iaitu pendidihan air. So maksudnya di sini kita panaskan. So proses yang berlaku di sini adalah pendidihan. Okey, daripada cecair dia akan tukar kepada steam atau wap. Okey. Kemudian bila dia masuk, wap tu masuk ke dalam libik ni, kondenser libik ni, okey, dia masuk ke dalam kondenser libik ni. Daripada gas tadi dia akan bertukar kepada cecair melalui proses yang kita namakan sebagai kondensasi steam. Okey, menjadi air suling. So kebiasaannya penyulingan ni kita buat untuk apa? Yang pertama untuk menyediakan ubat di hospital dan juga makmal farmaseutical. Okey. So untuk melarutkan bahan kimia atau mencairkan larutan pekat di makmal sains. Ini yang kita namakan sebagai air suling tu. Air suling, air distill water kita panggil, distill water. Okey. Untuk melarutkan bahan kimia kita boleh gunakan yang ni. Okey, kemudian untuk mencairkan asid sulfurik pekat dalam accumulated acid plumber. Ini kita masuk dalam sel basah. Okey. Selepas daripada penyulingan, kita ada satu lagi proses iaitu pengklorinan. Okey, pengklorinan, kita tengok di situ larutan klorin. Bila kita masukkan larutan klorin, dia dekat sini automatik dia akan jadi air berklorin. So larutan klorin ni dilarutkan dalam air untuk membunuh mikroorganisma berbahaya dan menyahwarnakan air. Itu yang sebabnya kalau kita tengok selepas sahaja hujan yang lebat, kebiasaannya air paip kita tu dia akan jadi keruh dan berbau sedikit lah. Okey, sebab kita akan campurkan sedikit, banyak sikit dengan larutan klorin. Untuk kita bunuh kembali mikroorganisma yang berbahaya serta menyahwarnakan air supaya air yang sampai kepada pengguna bukannya berwarna perang. Okey. So kaedah ini tidak menyingkirkan bahan terampai dan benda asing terlarut dalam air. So maksudnya dalam pengklorinan ni dia boleh bunuh mikroorganisma tapi dia tak boleh singkirkan bahan terampai. Kalau macam sumber air tu daripada sungai, dia tak boleh nak singkirkanlah daun, kayu-kayu yang terampai di dalam air. Dan kebiasaannya pengklorinan ni kita guna untuk merawat air dalam kolam renang. So dalam kolam renang memang kita akan letakkan klorin untuk buang semua mikroorganisma dan juga tangki air awam. Okey, tangki air awam yang kegunaan untuk satu kawasan. Okey. So itu adalah pengklorinan. Okey. So kita ada berapa tadi kaedah dia? Yang pertama adalah pemanasan, yang kedua adalah penurasan, yang ketiga adalah penyulingan dan yang keempat adalah pengklorinan. So setiap kaedah ni adalah berbeza kaedah dan faedah dia. Okey, so cikgu nak kamu faham betul-betul proses-proses kaedah-kaedah pembersihan air ni tadi. Kita ada 4 Okey, masalah bekalan air. Okey, masalah bekalan air. Okey, kita tengok di sini. Air kumbahan domestik. Okey, air kumbahan domestik ini maksudnya daripada kawasan-kawasan perumahan apa semualah. Okey, boleh dikitar semula menjadi air yang bersih. So air yang dikitar semula tidak sesuai diminum, tak boleh minum kerana tidak dirawat dengan lengkap. Okey, yang pertama contoh di sini adalah air kumbahan domestik dirawat. Okey, yang kedua di sini, kalau kamu tengok di sini, tengoklah dia punya flow dia. Ini yang pertama. Okey, ini yang kedua adalah mikroturasan. Okey, menyingkirkan zarah mikroskopik termasuk bakteria tertentu. So di sini dia ada satu
kebuk penurasan sebenarnya di sini, tapi dikatakan mikroturasan. Mikro ni sebab dia sangat-sangat halus. Dia boleh menyingkirkan zarah yang mikroskopik. Mikroskopik tu maksudnya zarah dia sangat halus. Okey, selepas tu dia pergi kepada satu tempat yang kita namakan sebagai proses osmosis berbalik. Okey, osmosis berbalik ni dia akan menyingkirkan bahan pencemar di dalam air. Okey, osmosis menyingkirkan bahan pencemar di dalam air. Dia dah pergi dekat sini, dia dah singkirkan bahan pencemar dia. Dia pergi kepada tangki yang keempat, iaitu sinaran ultra ungu untuk kita bunuh mikroorganisma. Okey, membunuh semua mikroorganisma. Kemudian bahan kimia akan ditambahkan untuk menetralkan semula pH air. Kita kena pastikan pH air yang sesuai untuk kita hantar semula lah. Okey, kemudian yang kelima barulah dikeluarkan semula air yang kita kitar semula. Air ni datang daripada mana? Air ni datang daripada kumbahan domestik. Okey, so ini adalah proses kitaran semula air. Air yang kita pakai tu kita boleh kitar semula. Okey, ini adalah teknologi pengumpulan air daripada kabus. Okey, kita ada jejaring nylon di situ. Okey, kabus ni dia akan terkondensasi. Kondensasi ni sebab dia penukaran daripada gas kepada cair. So jadi kabus ni akan terkondensasi menjadi cecair pada permukaan jejaring. Okey, so bila dah kumpul air pada permukaan jejaring tu, dia akan memenuhi tangki di sinilah. Nampak tak di sini? Okey, dia akan masukkan air tu ke dalam ni. Ini yang kita namakan sebagai teknologi pengumpulan air daripada kabus. Okey, kalau yang paling senang bila kamu masuk ke kereta lah pada waktu pada waktu yang sejuk, okey. Kalau kamu letakkan kereta kamu di bawah, maknanya tidak berbumbung, biasanya memang akan ada kabus yang terbentuk di bahagian cermin kereta. Okey. So, kabus merupakan, kalau tadi pengumpulan kabus tadi kita dah tengok macam mana cara dia punya ni. Ini adalah jejaring yang kita gunakan tadi, iaitu jejaring nylon. Okey, kabus ni merupakan titisan wap air. Kalau kita tengok berkabus je kan, berkabus tu maknanya titisan wap air yang berada dekat dengan permukaan bumi. Okey, jadi apabila angin bertiup melalui jejaring nylon ni tadi, wap air ni secara tidak langsung dia akan terkondensasi menjadi titisan air. Okey, sebab angin tu tadi dia akan membantu untuk proses kondensasi, penukaran daripada gas kepada cecair. So, kalau kondensasi diperlukan suhu yang rendah ya. So, titisan-titisan air ini dikumpul dan disimpan di dalam tangki air. Okey. So, negara yang biasa gunakan adalah Chile dan Peru, okey, adalah antara negara yang menggunakan kaedah ini untuk mendapatkan air tawar yang dijadikan sumber air minuman dan mengairi tanaman. Ini adalah kaedah yang mereka gunakanlah. So, prinsip teknologi ini telah dikembangkan untuk mengumpulkan air daripada kebun. So, nampak tak? Ada pelbagai kaedah yang kita boleh gunakan untuk kita dapatkan juga air yang bersih selain daripada kita mengharapkan kepada sungai sahajalah, sungai dan juga tasik dan mata air. Okay, so ini adalah kaedah yang sesuai untuk setengah kawasan lah. Okay, yang mana yang sukar untuk mendapatkan bekalan air yang bersih. So dia gunakan jejaring nylon. Okay, cuba tengok dekat sini. Ada banyak di sini. Banyak air yang dikumpulkan. Okay. Okay, kemudian osmosis berbalik. Reverse osmosis kita panggil. Okay. So teknologi ini digunakan untuk mendapatkan air tawar daripada air laut melalui proses penyagharaman. Okay. Kita nak dapatkan air tawar daripada air laut melalui satu proses yang kita panggil sebagai penyagharaman. Kalau penyagharaman ni maksudnya kita nak buang garam lah. Jadi, air laut melalui membran separa telap khas di bawah tekanan tinggi. Okey, air laut ni akan melalui satu lapisan yang nipis. Lapisan nipis itu kita panggil sebagai membran. Okey, separa telap. Okey, di bawah tekanan yang tinggi.
So, liang seni pada membran tu hanya membenarkan molekul air melaluinya. Manakala bahan lain seperti garam terlarut dan bakteria akan ditapis keluar. Okey, cuba tengok di sini. Okey, kita andaikan ataupun buat andaian dari segi gambar rajah dia. Apabila air laut itu masuk, kamu tengok kita ada banyak benda asing dan juga mikroorganisma yang berada dalam air laut tersebut. Okey. Dan apabila air laut itu melalui satu lapisan nipis yang kita namakan sebagai membran separa telap. Okey, membran separa telap ini, okey, dia hanya akan membenarkan air sahaja yang melalui. Kalau kamu perhatikan di sini yang hitam yang kecil ni sahaja yang dibenarkan lalu, yang merah dan biru ini dia tinggal di luar. Okey, ini yang kita namakan sebagai molekul air. Okey, dia boleh asingkan pula tu molekul air sahaja yang keluar, yang lain tinggalkan. Okey, so itu kita namakan sebagai di sini yang keluar adalah air tawar. So daripada air masin tadi, yang keluar di sini adalah air tawar. Nampak tak dia punya teknologi yang kita gunakan di situ? Okey, maksudnya daripada satu air yang masin kita boleh tukar kepada air yang tawar dengan kita singkirkan garam yang ada di dalam air tersebut. Okey. Okey, sistem pembekalan air. Okey, sistem pembekalan air. So air dikumpulkan di dalam empangan. Okey, di sini empangan. Okey, tengok nombor 1. Okey, kemudian air tersebut dibersihkan di loji air sebelum diagihkan ke rumah kita. Okey, cuba tengok yang pertama. Okey, daripada empangan biasanya ni lah, empangan air tadi tu. Proses yang pertama adalah penapisan. Sebab kita tak nak semua benda masuk ke dalam kita punya tempat kita nak proses tu lah, punya tangki yang lain tu. Okay, kita nak asingkan daun, sampah sarap dan juga ikan-ikan yang besar. So kita tak nak dia masuk ke dalam kita punya tangki. Okay. Kita tapis dulu siap-siap yang besar-besar, kita tapis. Okey, bila dah masuk ke dalam tangki yang kedua. Tangki yang kedua ni kita panggil sebagai tangki pengoksidaan. Tangki pengoksidaan ni kita akan gunakan untuk menyingkirkan rasa dan bau yang tidak menyenangkan. Okey, sebab air daripada semula jadi tahulah ada ikan, ada apa semua kan, so mesti bau dia agak kuat. So bila agak kuat, so maksudnya kita akan singkirkan bau dia. So proses yang kita buat di sini adalah pengoksidaan. Okey, so yang ketiga, bila dia dah buat proses pengoksidaan, cuba tengok di sini. Okey, selepas proses pengoksidaan berlaku, dia akan buat satu proses yang kita panggil sebagai penggumpalan. Okey, penggumpalan di sini. Okey, yang kita akan tambahkan dengan alum, sebab alum ni dia akan menggumpalkan. Okey. Alum ni dia akan menggumpal. Gumpal tu maksudnya daripada satu benda yang kecil tu dia akan jadi cantumkan, dia akan jadi besar. Itu yang maksudnya gumpal. Macam kamu gumpalkan kertas dari satu benda tu, dia akan gumpal. Dia akan jadikan benda yang besar. Okey, menggumpalkan zarah-zarah ampaian. Manakala kapur mati akan menetralkan keasidan alum. So maksudnya kita ada dua benda yang kita tambah dalam tangki penggumpalan ni. Yang pertama adalah alum. Alum yang digunakan untuk menggumpal. Dan satu lagi adalah kapur mati. Okey. Yang digunakan untuk menetralkan keasidan bagi alum tersebut. Okey. Selepas kita dah gumpalkan tadi, kita dah gumpalkan dia jadi besar apa semua tu, kita akan mengenap. Mengenap ni maksudnya gumpalan tu tadi yang besar tadi, dia mesti masih berada dalam apa? Dia akan berada dalam larutan tersebut, dalam air tu dia akan menjadi banyak. So macam mana cara kita nak keluarkan dia? Kita akan enapkan dia. Enap tu maksudnya kita akan, daripada gumpalan tu kita akan turunkan dia ke bawah. Itu yang dinamakan sebagai pengenapan. Okey, dengan membiarkan gumpalan benda asing tu termendak di dasar untuk diasingkan. Termendak tu maksudnya gumpalan yang besar tadi dia akan turunkan ke bawah. Okey, selepas pengenapan kita akan pergi kepada penurasan. So bila kita dah gumpal, kita dah enap, okay, kita turaslah benda tu. So penapis pasir ni dia akan guna untuk menyingkirkan alga, menyingkirkan bakteria dan sesetengah bahan kimia. So itu untuk penurasan. Okay, kita turas balik. Kita tak nak semua pasir-pasir ni. Pasir menyingkirkan alga, okay, bakteria pun kita tak nak, dan sesetengah bahan kimia yang lain. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya bahan yang ada dalam tu.
Okey, selepas kita turas, okey, sini adalah penurasan. Okey, kita dah keluarkan semua benda yang besar-besar tu tadi. Okey, kita dah tak ada alga, bakteria. Okey, kita pergi kepada pengklorinan. Pengklorinan ni tadi, guna klorin tadi adalah untuk apa? Yang pertama adalah untuk menyingkirkan atau membunuh mikroorganisma berbahaya dan juga menjernihkan air. So klorin ada dua fungsi lah. Satu untuk bunuh mikroorganisma dan satu lagi untuk menjernihkan air. Okey. Last sekali, yang ketujuh, satu benda yang ditambah iaitu pemfloridaan. Okey, kita campurkan air itu dengan florida untuk mencegah perebutan gigi. Nampak tak betapa banyaknya proses yang kita gunakan, yang kita buka air paip tu, macam mana kita dapat bekalan air yang bersih. So apa proses yang kita buat? Okay, yang pertama tadi kita ulang balik penabisan, lepas tu kita ada pengoksidaan, lepas tu kita ada penggumpalan, kita masukkan alum dan juga kapur mati. Kemudian kita ada pengenapan. Lepas pengenapan kita dah mendapkan dia, baru kita turas, penurasan. Kemudian yang keenam kita pergi kepada pengklorinan dan akhir sekali kita pergi kepada pemfloridaan. Dan akhir sekali baru dia akan pergi kepada pengguna. So kita ada 7 sebenarnya step untuk pastikan air yang kita sampai daripada sumber semula jadi tadi, yang sungai ke, tasik ke apa, apabila sampai kepada pengguna, kita akan dapat satu sumber air yang bersih. Itu sebabnya kita kena menghargai sumber-sumber yang ada. Kita kena jaga. Supaya kita sentiasa akan dapat bekalan air yang bersih. Kalau kita tak jaga alam sekitar kita, itu yang kita akan susah untuk kita dapatkan air yang bersih. Okey, cuba tengok di sini. Tandakan right pada pernyataan yang betul dan tandakan X pada pernyataan yang salah mengenai proses pembersihan air di loji air. Kita nak situ. Okey, klorin membunuh mikroorganisma berbahaya, betul atau tidak? Okey, alum mengurangkan keasidan air, betul ke alum? Okey, kapur mati menggumpalkan zarah-zarah air ni. Tengok balik, ingat balik alum guna untuk apa, kapur mati guna untuk apa. Dan sebatian florida memelihara kesihatan gigi. Okey. So kita last sekali tadi kita tambah apa? Kita tambah dengan florida untuk mencegah perebutan gigi. So jawapan nombor 2, B dan C jawapannya adalah salah sebab alum digunakan untuk menggumpalkan zarah. Manakala kapur mati untuk mengurangkan keasidan alum tadi. Okey, ini adalah piawaian kualiti air minum kebangsaan. So pH di antara 6.5 sehingga 9 sahaja. Jangan lebih daripada itu sebenarnya. Okey, kualiti air minuman. So ini adalah beberapa bacaan lah bagi kualiti air minuman. Okey, yang penting bakteria E. coli tidak perlu ada. Okey. Okey, kesan-kesan pencemaran air itu yang cikgu cakap tadi, kita kena jaga kita punya sumber air semula jadi ni. Okey, yang pertama, kelodak dan lumpur ni akan menyebabkan air sungai itu menjadi keruh dan berbau busuk. Okey, kita tak naklah air kita yang kita sampai dekat kita tu air yang keruh dan busuk. Kita nak minum tak boleh, okey, kita nak mandi pun tak boleh. Okey, yang kedua adalah baja fosfat akan menyebabkan rebak alga ataupun kita panggil sebagai belam alga di permukaan air. Nampak tak? Air tu akan jadi macam berkulat. Okey. Kemudian hidupan air terbunuh. Okey, bila hidupan air terbunuh akibat keracunan kimia dan juga kekurangan oksigen di dalam air. So kalau ada air tercemar, oksigen kurang dekat dalam tu, lepas tu banyak pula racun, memang hidupan akan mati. Kemudian kita ada penyakit taun, penyakit tifoid dan disenteri akibat daripada mikroorganisma di dalam air. Okey, selain daripada tu kita tengok penyakit neurologi. Neurologi berkaitan dengan saraf akibat keracunan merkuri yang berada di dalam air. Dan kemudian kita ada ruam kulit dan juga konjaktivitis akut akibat berenang di dalam sungai yang tercemar. Cuma kalau kamu perhatikannya, sekiranya kalau kita pergi ke mana-mana sungai ke apa ke kan, kalau kita kulit kita dah mula menunjukkan ruam, okey, ataupun bila kita mandi tu makin gatal. So maksudnya di dalam air tu
dia ada mikroorganisma yang tidak sesuai dengan kita punya kulit. So kita kena bilas dia dengan air yang lebih banyak lah untuk kita hilangkan kesan daripada pencemaran tu tadi. So jangan mandi dah dekat kawasan tu. Okey, so jenis-jenis bahan pencemar air. Kita ada terdibiodegradasikan. Okey, so maksudnya terdibiodegradasi ni maksudnya boleh diuraikan oleh ejen-ejen biologi. Okey, sebagai contohnya di sini baja organik, bangkai haiwan, okey, sisa tumbuhan dan juga sisa kumbahan. Okey, ini yang kita namakan sebagai bahan pencemar. Okey, yang tidak terbiodegradasi itu maksudnya tidak boleh diuraikan oleh ejen biologi tadi tu. Okey, sebagai sisa radioaktif contoh plastik, sisa kimia dan juga logam berat. So kalau kita tengok bahan-bahan ni contohnya kita plastik kan, kita buang dia lama macam mana sekalipun, kebiasaannya plastik tu susah untuk reput. Okey, susah untuk reput. So bila susah untuk reput, kalau dia ada banyak dekat dalam air, dia akan mencemarkan air tersebut. Okey. Begitu juga dengan logam-logam berat. Okey, so punca pencemaran sungai ni, okey, ini pengetahuan kalau kamu ada lebih banyak maklumat boleh tambahlah sendiri. Okey, punca pencemaran sungai yang pertama adalah pelepasan sisa kimia daripada kilang perindustrian. Kita nak lepaskan sisa kimia tadi, ada setengah kilang dia memang lepaskan ke sungai dan ini akan menyebabkan sungai tu makin lama makin tercemar. Okey. So aktiviti pembinaan dan urbanisasi. Pembinaan ni maksudnya urbanisasi ni lebih kepada kawasan membangun kawasan-kawasan bandar, okey. Kemudian pembuangan kumbahan daripada kawasan kediaman. Tapi sekarang kebanyakannya kita dah ada sistem, sistem air kumbahan sendiri. Dan juga pestisid, kimia dari kawasan pertanian. Pestisid ni lebih kepada racun racun serangga yang kita gunakan tu daripada kawasan pertanian. So ini adalah contoh-contoh saja punca pencemaran sungai. Kamu boleh tambah lagi, ada banyak sebenarnya punca-punca pencemaran sungai. Kamu tengok gambar di sini, adakah sungai ni nampak bersih atau nampak kotor? Kamu nampak, kita tengok di sini plastik tak boleh nak terurai dia terbiar je macam tu. So kita sebagai generasi yang baru ni kan, kita kena pastikan kita tidak membuang sampah merata-rata. Okey, kalau kita buang dekat dalam sungai, nanti lama-lama kita yang tidak ada bekalan air yang bersih untuk kita hidup. Nanti kita terpaksa hidup dengan bekalan air yang tercemar. Dan itu akan membuatkan kita akan dilanda lebih banyak penyakit, penyakit dan juga yang kita tidak dapat ni lah. Okey, so kaedah, kalau tadi punca pencemaran sungai kita dah tengok dah. Okey, macam mana cara kaedah untuk kita bersihkan sungai tu tadi? Okey, kita ada satu kaedah yang kita namakan sebagai biopenyembuhan untuk membersihkan minyak dan juga sisa organik dalam air dengan menggunakan ejen biologi. Okey, yang pertama adalah membina benteng gabion untuk mencegah hakisan tanah. Kita tanah ni, so kita gunakan benteng ni lah untuk kita tak nak ada tanah-tanah itu termendak. So dia akan menyebabkan lebih banyak hakisan berlaku. Okey, yang kedua, mengudarakan air untuk menghilangkan bau busuk. Okey. Mendalamkan dan melebarkan sungai untuk memperbaiki saliran. Ini ada di setengah kawasan memang kita ada buat kita memperdalamkan dan melebarkan sungai supaya kita dapat lebih banyak bekalan air. Okey. Kaedah pembersihan sungai yang seterusnya adalah memasang perangkap sampah. Cuba kamu tengok di situ. Banyak kan sampah yang termasuk ke dalam di sini. Banyak sangat sampah yang masih ada lagi dibuang oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Okey. Okey, cara-cara untuk memelihara kelestarian air. Macam mana cara kita nak pastikan air kita tu sentiasa mencukupi dan tidak membazir, okey? Yang pertama, gunakan produk mesra alam. Okey, maksudnya kalau dia larut dekat dalam air sekalipun, dia tidak akan mencemarkan alam sekitar lah. Okey, menyiram pokok bunga dengan air hujan. Okey, bagi siapa yang ada bekas yang besar yang boleh tak ada air hujan semasa hujan lebat, boleh gunakan air tersebut untuk siram air. So kita tak akan gunakan air yang lain lah.
Okey, yang seterusnya menutup air pili ketika memberus gigi. Menutup air pili ketika memberus gigi. Maksudnya kalau sepanjang kita berus gigi tu tak payahlah kita nak buka air, kita tutuplah air tu. Bila nak bilas mulut tu baru kita buka semula air. Okey, menggunakan simbahan separa di dalam tandas. Okey, ini kalau setakat buang air kecil, kita hanya boleh gunakan simbahan separa pun dah mencukupi. Memendekkan masa mandian. Okey, masa mandian tu tak perlulah sampai 30 minit ke 1 jam kat dalam bilik air. Nanti air pun, bekalan air akan berkurang. Dan mencuci pakaian hanya apabila muatan penuh. Janganlah setakat 2-3 line nak cuci, 2-3 line nak cuci. Lama-lama dia akan melakukan pembaziran lah, sebab sedikit sangat air yang perlu gunakan. Air masih lagi banyak digunakan, tapi pakaiannya hanya sedikit. Kita akan gunakan banyak kali. Inilah antara cara yang kita boleh gunalah sebenarnya sebagai pengguna. Okey, kita boleh guna untuk kita membantu, membantu dalam memastikan bekalan air kita sentiasa mencukupi. Okey. Okey, itu sahaja untuk ni. Okey, kredit kepada Cikgu Nur Razila Khalid ya. Terima kasih di atas bahan yang dikongsikan bersama-sama dengan cikgu untuk tajuk air dan larutan. Okey, untuk itu latihan masih ada lagi. Okey, untuk pembersihan daripada muka surat 54 sehingga muka surat 58. Okey, itu saja untuk bab yang kelima.